Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Ustazah pun sihat hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan keizinan untuk kita bertemu lagi. Okey, sebelum kita mula kelas hari ini, Ustazah nak kamu semua bersedia tanamkan niat yang mana hari ini kamu belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustazah nak kamu semua duduk elok-elok, duduk dalam keadaan tertib, tegakkan badan, dan sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, bila kamu semua dah bersedia, Ustazah nak kamu semua pandang di hadapan. Ustazah ada sediakan sebuah video yang mana kamu semua kena tengok. Mesti kamu suka kan? Sebabkan kamu semua ni tak sabar sangat nak tengok video yang Ustazah sediakan ni. Ustazah nak lepas habis tengok video di hadapan ni, Ustazah nak kamu semua keluarkan isi yang terkandung dalam video tersebut. Okey, jangan tengok kosong je tau. Lepas ni Ustazah nak tanya. Okey? Jom kita sama-sama tengok video tersebut. Okey, kamu semua dah tengok kan video di hadapan ni? Bagus semua. Jadi, Ustazah nak kamu semua keluarkan apa yang kamu dapat melalui video tersebut. Okey, ada yang kata daripada video tu ada yang mati mengejut, ada yang jatuh tiba-tiba mati, lepas tu ada yang kena himpak tiba-tiba dan sebagainya. Okey, bagus semua jawapan kamu semua ni. Okey, kamu semua perasan tak dalam video tersebut yang mana video tu menyampaikan tentang kita ni boleh meninggal dunia secara tiba-tiba. Kamu semua ni tengah belajar ni pun boleh tahu kalau tiba-tiba malaikat maut datang tarik nyawa. Okey, semua jangan takut sebab kita ni tengah menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, kita mati dalam keadaan kita menuntut ilmu, kita dikira mati syahid. Okey. Jadi, disebabkan kita dah tengok video berkenaan dengan kematian dan sebagainya, hari ini kita akan mempelajari tentang cara menguruskan jenazah. Okey, sebab kita belajar hari ini, kita nak tahu macam mana kita nak uruskan jenazah apabila berlakunya sebuah kematian. Okey, jom kita mula pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Ustazah nak kamu semua buka buku teks muka surat 125 dan siapa yang tak bawa buku tu, kongsi, okey? Pastikan tengok buku. Faham? Ustazah pun ada sediakan slide di hadapan ni untuk kamu tengok dan kamu ambil lah input nota-nota yang Ustazah telah sediakan. Okey, jom kita belajar sekarang. Okey, orang kata kalau kita tak kenal maka tak cinta. Okey, sekarang ni Ustazah nak kenalkan kepada kamu semua tentang maksud pengurusan jenazah. Okey, apa maksud pengurusan jenazah? Okey, kalau
kamu baca dalam buku tu, maksud pengurusan jenazah ialah menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Okey, apa kamu faham tentang maksud pengurusan jenazah tersebut? Okey, Ustazah tahu kamu semua ada yang faham, ada yang tak faham. Jadi, Ustazah nak terangkan maksud pengurusan jenazah ni adalah menguruskan jenazah. Kita urus jenazah mengikut cara tertentu. Maksudnya, dalam Islam telah sediakan cara-cara tertentu untuk umat Islam ikut dalam pengurusan jenazah. Kita mesti kena ikut tertib. Jadi, kalau kamu tak ikut tertib, maksudnya pengurusan jenazah kamu tu tidak sah. Jadi, maksud pengurusan jenazah ni adalah menguruskan jenazah mengikut cara tertentu dengan yang ditetapkan oleh syarak. Okey, lepas kita dah tahu maksud, kita masuk pula kepada hukum menguruskan jenazah. Apa hukum menguruskan jenazah? Okey, hukum menguruskan jenazah adalah fardu kifayah. Okey, Ustazah nak tanya, ada tak di kalangan kamu semua ni tahu apa maksud fardu kifayah? Okey, kamu punya tu ada yang tepat, ada yang tak tepat, ada yang tak tahu langsung. Jadi, Ustazah nak terangkan berkenaan dengan apa itu fardu kifayah. Fardu kifayah merupakan sebuah hukum yang mana diwajibkan terhadap seseorang atau individu atau kumpulan di kawasan tertentu. Okey, maksudnya di sini apabila berlakunya sebuah kematian ataupun ada jenazah di kawasan tertentu, sekelompok ataupun satu qaryah di kawasan tempat tertentu tu diwajibkan untuk mengurus jenazah tersebut, sebab dia akan jatuh wajib. Dia berbeza dengan maksud fardu ain, yang mana fardu ain ni wajib untuk semua umat Islam. Tapi untuk fardu kifayah ni hanya sekelompok, hanya sekumpulan yang ada di sesuatu kawasan tu. Sebab tu hukum pengurusan jenazah ni jatuh di bawah hukum fardu kifayah. Faham semua? Alhamdulillah. Okey, lepas kita dah tahu berkenaan dengan maksud, berkenaan dengan hukum, jadi kita masuk pula di bahagian dalil nakli berkenaan dengan pengurusan jenazah. Okey, Ustazah nak seorang wakil baca dalil tersebut. Okey, terima kasih. Jadi, Ustazah ulang balik dalil nakli tersebut, iaitu Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana lau miti qabli faqumtu alayki faghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki wa dafantuki. Riwayat daripada Ibnu Majah. Okey, dalil tersebut bermaksud sekiranya kamu mati sebelumku, maka aku yang akan memandikanmu, mengapankanmu, mensolatkanmu dan juga mengebumikanmu. Okey, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW sendiri telah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi bagi tahu Aisyah sekiranya Aisyah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Nabi, jadi Nabi sendiri yang akan solat, memandikan dia, memandikan beliau, mengapankan beliau, lepas tu mensolatkan dan juga mengebumikan. Jadi kat dalam hadis tersebut pun Rasulullah SAW sendiri telah mengatakan bahawa kita perlu mandi, kapan, solat dan juga kebumikan. Jadi nak uruskan jenazah tersebut, kita perlu dahulukan mandi, lepas tu kapan, lepas tu solat dan juga kebumikan. Ingat tu semua? Okey, sekarang Ustazah nak kamu semua ulang balik apa yang Ustazah dah terangkan berkenaan dengan maksud, berkenaan dengan hukum dan juga dalil nakli. Okey, baca sama-sama. Ustazah nak dengar. Alhamdulillah. Okey,
Kamu semua dah faham kan berkenaan dengan maksud, hukum dan juga dalil? Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita nak masuk pula berkenaan dengan 3 tindakan ketika menghadapi orang yang sedang nazak. Okey, kenapa kita kena belajar benda ni? Okey, sebab Ustazah nak kamu semua tahu, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang sedang nazak ataupun keluarga terdekat kamu yang sedang nazak ataupun siapa-siapalah yang tengah nazak, jadi kamu perlu lakukan 3 perkara yang kita akan belajar ni untuk kamu buat. Untuk kamu buat apabila kamu berjumpa dengan orang yang sedang nazak. Okey, apa 3 perkara tu? Okey, yang pertama adalah diajarkan kalimah La ilaha illallah dengan cara yang lembut. Okey, cara yang pertama ni adalah kamu kena ajar orang yang sedang nazak tu perkataan La ilaha illallah. Okey, kamu tak perlu nak meraung cakap janganlah kamu kau kena kuat, kau kena kuat, kena pertarungkan nyawa, kena bertarung, kena menang untuk tarung nyawa. Okey, tak perlu. Sebab kita sendiri tahu macam mana orang yang sedang nazak tu. Jadi bila nampak, bila lihat, bila kita dah tahu orang tu sedang nazak, kita terus cepat-cepat sebut La ilaha illallah di sebelah telinga dia. Kita cakap lembut-lembut, kita cakap slow-slow supaya orang yang sedang nazak tu dapat ikut kita, dapat sebut juga kalimah La ilaha illallah. Kenapa kita kena sebut La ilaha illallah tu? Okey, bagus. Okey, jadi perkataan La ilaha illallah ni memang penting, yang mana kita mengaku tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita mengucap La ilaha illallah, bermakna kita mati dalam keadaan yang baik. Tapi jangan pula kamu semua ni salah sangka kalau berlaku aksiden, mati mengejut, mati katak dan sebagainya tu. Jangan pula kamu salah faham pula bahagian tu. Sebab kita tak tahu sewaktu seseorang tu menghadapi sebuah kematian, kita tak tahu beliau sempat ataupun tidak mengucap, dan kita tak tahu yang mana orang tu pernah buat kebaikan atau tak. Sebab semua tu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menilai. Okey, kita sebagai manusia jangan nak sewenang-wenangnya memutuskan sesuatu terhadap orang lain. Kita think je positif, kita fikir cara baik, kita fikir baik-baik, kita fikir orang ni pernah buat baik dan sebagainya. Jadi penting kita untuk bisikkan kalimah La ilaha illallah tu kepada orang yang sedang nazak. Faham semua? Alhamdulillah. Okey, kita masuk kepada yang kedua pula adalah mengingatkan kepada pesakit agar bersangka baik kepada Allah. Okey, orang yang sedang nazak ni, dia sedang bertarung nyawa kan, sebab malaikat nak cabut nyawa tu. Sebab kalau malaikat tarik nyawa tu, dia sakit tau sebenarnya, dia sakit. Jadi kita kena bisikkan kepada orang yang sedang nazak tu, kita kena ingatkan dia yang mana Allah ni ada sebab Allah berikan macam tu. Sebab kan semua maklum berkenaan dengan apa yang berlaku di dunia ni, apa yang berlaku pada diri kita, semua ada kebaikannya tersendiri. Semua ada sebab. Allah bagi ujian, semua ada sebab. Betul tak? Jangan ada yang tak tahu pula pasal tu. Jadi kita kena ingatkan kepada orang yang sedang nazak tu, kena sangka baik kepada Allah. Jadi yang ketiga pula adalah dibacakan surah Yasin di sisinya. Tahu tak surah Yasin tu apa? Kalau tak tahu, Ustazah rotan semua orang. Okey. Jadi kita kena baca surah Yasin di sisi orang yang sedang nazak. Orang yang sedang nazak, orang yang
telah meninggal dunia, apabila dikubur dan sebagainya. Kita memang kena baca surah Yasin. Mukjizat surah Yasin ni memang sangat besar dan ia memang sesuai lah untuk dibacakan untuk orang yang sedang nazak. Okey. Jangan pula bila orang yang sedang nazak kita duk berteriak, nangis, jerit sana sini, takut kehilangan dan sebagainya. Okey, Ustazah faham. Mesti kita akan dirasa kalau lagi keluarga kita sendiri, betul tak? Jadi daripada kita berteriak tu, kita menangis tu, sana sini apa semua, lebih baik kita baca Yasin, kita sedekahkan pahala tu. Mana tahu Allah bantu, Allah ringankan sikit sakit yang dialami oleh orang yang sedang nazak tu, betul tak? Okey, bagus. Jadi, Ustazah nak kamu semua ingat, apabila kamu semua jumpa orang yang sedang nazak, buat 3 perkara ni. Pertama apa tadi? Okey, baca la ilaha illallah dekat orang yang sedang nazak tersebut. Yang kedua tadi apa? Kena sangka baik kepada Allah. Yang ketiga? Okey, baca Yasin di sisi orang yang sedang nazak. Okey, pandai. Jadi, Ustazah nak kamu semua ingat tau apa 3 perkara tersebut. Faham? Okey. Kita dah tahu berkenaan dengan maksud, hukum, dalil nakli dan juga 3 cara yang perlu kamu lakukan apabila berjumpa dengan orang yang sedang nazak. Sekarang ni kamu semua mesti tunggu-tunggu kan apa aktiviti yang hari ni Ustazah nak buat? Okey, semua dah excited sangat-sangat. Jadi hari ni kita akan main game di Kahoot. Okey, sekarang ni sebabkan kamu semua ni dah tak sabar sangat-sangat nak main game, ingat tau dalam game tu ada soalan. Ustazah sediakan 5 soalan yang kamu semua kena jawab dalam masa 20 saat setiap soalan. Jadi kamu keluarkan telefon bimbit atau tab dan kamu masukkan kod yang Ustazah sediakan di hadapan ini. Okey, lepas kamu masukkan kod tersebut, okey, Ustazah nak tengok dulu berapa orang yang masuk dan sebagainya. Okey, dan kita mulakan jawab soalan dalam game tersebut.
bagus semua. Jadi, Ustazah tengok tadi kamu semua excited sangat-sangat main. Pantang betul dapat main game. Okey, jadi kamu semua dah seronok sangat jawab. Sekarang kita semak jawapan satu-satu. Okey, yang mana yang salah tu ambil pengajaran. Okey, ambil jawapan yang betul ni supaya kamu semua dapat ulang kaji balik. Okey. Okey, sekarang ni soalan yang pertama adalah pengurusan jenazah merupakan. Okey, apa maksud pengurusan jenazah? Okey, pengurusan jenazah merupakan menguruskan jenazah dengan cara yang ditetapkan, cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Okey, siapa yang salah? Semua tak nak mengaku kan? Okey, kita masuk soalan yang kedua. Maksud fardu kifayah merupakan wajib ke atas semua umat Islam. Betul ke salah jawapan tu? Okey, yang jawab betul tadi mesti kamu semua lupa kan? Okey, ingat fardu kifayah ni merupakan kewajipan yang disandarkan kepada sekumpulan atau sekelompok ataupun satu kumpulan di kawasan tertentu. Okey, ingat tu? Okey, bagus. Okey, soalan yang seterusnya adalah berikut merupakan tindakan ketika menghadapi orang yang sedang nazak. Okey. Apa jawapan dia? Okey, pandai semua. Alhamdulillah kamu semua ingat. Okey, ingat 3 perkara yang perlu kamu buat apabila bersama dengan orang yang sedang nazak. Okey, yang pertama apa tadi? Okey, membisikkan bacaan la ilaha illallah secara lembut. Okey, yang kedua, okey, kena bersangka baik kepada Allah. Yang ketiga, okey, pandai. Yang ketiga, kena membaca Yasin di sisi orang yang sedang nazak tersebut. Okey, soalan yang keempat. Hukum menguruskan jenazah ialah fardu kifayah. Pandai semua. Okey, soalan yang kelima iaitu soalan terakhir. Berdasarkan keratan hadis tadi dalam gambar tersebut, apakah kewajipan yang telah ditetapkan kepada umat Islam tentang pengurusan jenazah? Okey, siapa yang jawab tu pandai. Dalam hadis tersebut pun Nabi sendiri telah berkata bahawa kita perlu mengurus okey, pandai. Okey, kita perlu mandikan, mengapankan, mensolatkan dan juga mengebumikan. Okey, bagus semua. Okey, alhamdulillah pelajar-pelajar saya semua faham berkenaan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, sebelum kita tamat kelas pada hari ini, Ustazah sediakan beberapa buah soalan yang mana Ustazah akan bagi kepada kamu dan kamu perlu buat dan kamu perlu hantar pada Ustazah sebelum kelas akan datang. Ingat tu, jangan lupa buat, okey? Okey, soalan tu Ustazah akan nilai kamu semua. Kamu semua ni faham tak apa yang kamu belajar pada hari ini? Alhamdulillah kita dah di penghujung kelas dan masa pun nak habis dah. Jadi Ustazah nak ingatkan kepada kamu semua apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, tadi yang pertama kita belajar berkenaan dengan maksud pengurusan jenazah. Okey, ingat tahu apa maksud pengurusan jenazah? Jangan ikut perkataan yang sebiji yang kita telah belajar tadi. Dan yang kedua adalah kamu belajar berkenaan dengan hukum pengurusan jenazah. Apa hukum pengurusan jenazah? Fardu kifayah. Pandai. Dan yang ketiga, kita belajar berkenaan dengan dalil nakli. Okey, dalil nakli yang menunjukkan bahawa apa yang kita perlukan untuk menguruskan jenazah. Okey, yang keempat, kita belajar berkenaan dengan 3 perkara yang perlu dilakukan apabila berjumpa dengan orang yang sedang nazak. Ingat 3 perkara tu, faham? Okey.
Jadi, sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini, Ustazah berharap kamu semua ingat apa yang kita dah belajar pada hari ini. Aplikasikan dalam kehidupan kamu apabila kamu berhadapan dengan seseorang yang sedang nazak, seseorang yang hampir dengan kematian dan sebagainya. Dan kamu kena ingatlah, nanti mudah bagi kamu juga. Jadi Ustazah harap kamu semua ingat tahu apa yang kita belajar pada hari ini. Dan jangan lupa buat kerja yang Ustazah sediakan. Pandai. Kita tutup kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. InsyaAllah kita jumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.